Sekarang saya nak pergi kepada peraturan khas. Pertama saya nak pergi kepada e-juggling. Baik, jom. Syarat khas ni, peraturan khas ni ada sedikit perbezaan di antara ketiga-tiga pertandingan ni. Dia ada sikit saja, ada yang main individu, ada yang main berkumpulan. Dia ada syarat-syarat tertentu, kriteria yang tertentu yang membezakan tiga-tiga pertandingan ini. Pertama cikgu, kita tengok e-juggling. Okey, terbuka untuk tiga kategori 12, 15 dan 18. Kita tengok syarat pendaftaran pemain dan pegawai untuk e-juggling. Baik, pertandingan e-juggling dijalankan secara individu. Okey, individu persorangan. Setiap peserta hanya boleh menghantar satu penyertaan saja. Namun untuk sekolah, pihak mula tidak mengenakan sebarang had berapa semua pelajar sekolah tu nak hantar pun tak apa. Dengan syarat seorang pelajar satu penyertaan. Baik, setiap peserta mesti mendaftar dalam borang maklumat pendaftaran. Hanya peserta yang mendaftar saja dibenarkan mengambil bahagian dan dinilai untuk diisytiharkan sebagai pemenang. Selain pendaftaran pemain, cikgu, setiap sekolah wajib mendaftarkan pegawai sebagai pengurus pasukan. Okey, pendaftaran pegawai ini perlu diisi dalam borang maklumat penyertaan sekolah. Itu terpulang kepada pihak sekolah. Dia nak melantik 3 orang guru yang berbeza untuk ketiga-tiga kategori atau seorang saja guru untuk menguruskan ketiga-tiga kategori. Baik cikgu. Baik. Borang maklumat peserta, borang maklumat penyertaan sekolah, surat kebenaran waris perlu sampai. Oleh kerana kita anjurkan pertandingan di peringkat PPD dulu. Okey, kesemuanya itu borang pendaftaran, borang maklumat sekolah dan kebenaran waris perlu sampai ke PPD pada atau selepas 1 April. Kita bagi masa 1 hingga 15 April untuk pihak sekolah menghantar untuk dinilai di peringkat PPD. Okey, kesemua tarikh-tarikh ini akan cikgu dapat dan akan di-email di dalam email sekolah ataupun di website rasmi bola sepak MSPP. Dia ada hari-hari tertentu, tindakan-tindakan tertentu. Saya rasa kalau cikgu tengok tu lebih jelas. Tapi sekarang membadai untuk saya terangkan secara umum saja terlebih dahulu. Baik, format tadi borang. Rakaman video nanti kita ada slot khas daripada Cikgu Syaril. Dia akan terangkan bagaimana kaedah manual penghantaran video. Baik, format pertandingan e-juggling, cikgu. Okey, pertama dijalankan di peringkat PPD masing-masing. Okey. Pemenang peringkat PPD akan layak bertanding untuk peringkat negeri. Baik. Apa yang peserta perlu buat dalam aksi e-juggling ini? Peserta perlu membuat rakaman aksi timbangan bola tanpa jatuh berdasarkan tempoh masa yang ditetapkan. Okey, saya ulang. Syarat yang wajib dalam e-juggling, peserta perlu membuat rakaman aksi timbangan bola juggling tanpa jatuh. Peserta hanya dibenarkan menggunakan kaki saja, cikgu. Okey. Mungkin tadi masa sekolah menengah tanya, boleh tak guna peha, tumit dan sebagainya. Kita ada kategori yang lain, itu kategori e-freestyle, cikgu. Untuk e-juggling hanya mengenarkan kaki sahaja. Baik, ujung kaki dan sebagainya. Setiap peserta hanya perlu mengantar satu saja rakaman yang terbaik untuk dinilai. Rakaman perlu asli dan tiada kesan edit. Okey, maksud asli dan tiada kesan edit ni cikgu-cikgu ya. Sepanjang dia menimang bola tiada kesan suntingan ataupun kesan edit. Okey. Yang boleh diedit syarat nombor 4.7 iaitu paparan video hendaklah mengandungi nama penuh, peserta, nombor surat beranak atau kad pengenalan, nama sekolah dan kategori. Itu saja yang boleh disunting dan diedit. Okey. Suntingan lain yang memendekkan, yang menjadikan persembahan itu tergantung, tidak dibenarkan. Baik, penilaian dibuat berdasarkan jumlah timbangan bola yang terbanyak. Okey, ada yang bertanya, oleh kerana kita buka satu Pulau Pinang, kemungkinan besar dalam masa 2 minit yang diperuntukkan ni, kita akan dapat pemenang yang menimang dengan jumlah yang sama banyak. Baik, kita tetapkan kriteria lain. Sekiranya terdapat lebih daripada seorang peserta yang mendapat jumlah timbangan bola yang sama banyak, maka terdapat kriteria tambahan yang dinilai sebagai bonus.
Okey, jawatankuasa pengelola telah ambil keputusan peserta yang menunjukkan keupayaan menimang bola dengan menggunakan kedua-dua belah kaki dianggap bonus. Contoh ada 2 peserta yang menimang mendapat jumlah yang sama banyak, 1000 contoh. Tetapi A, dia hanya menggunakan kaki kanan saja dan B, dia ada berselang-seli kaki kanan dan kiri. Jadi pihak pengelola akan memilih yang B sebagai pemenang. Okey, jikalah kedua-dua peserta itu mempunyai kemahiran dua-dua kaki, kita akan memilih kriteria lain. Contoh, pemakaian baju yang sesuai, okey, pengenalan identiti sekolah. Kita guna elemen contoh cintakan sekolah dan sebagainya sebagai pemenang. Baik cikgu, ada yang bertanya, adakah kiraan timbangan bola itu akan bermula di saat yang pertama? Tidak cikgu. Untuk e-juggling, masa diberikan 2 minit, tetapi kiraan akan dibuat pada selepas 1 minit pertama. Kiraan akan bermula pada saat yang ke-61 sampai saat ke-120. Okey? Saat 0 sampai 60 hanya untuk timbangan secara bebas saja. Masuk minit 61, cikgu baru kira. Okey? Cara bagaimana nak mengira, sama ada seperti manual, mulut dan sebagainya, atau cikgu ada aplikasi detik jam tu. Kita tak wajibkan, tapi kalau cikgu ada, cikgu pakai. Kalau tak ada, cikgu mengira menggunakan tenaga yang ada lah, mulut dan sebagainya. Baik cikgu, saya ulang lagi sekali. Aksi kiraan bermula pada minit 61 sampai 120. Okey? Selepas 120, baru kita mutamatkan berapa yang peserta itu dapat timbang. Kalau ada berapa keputusan yang sama banyak, kita guna pendekatan kaki kiri dan kanan. Baik cikgu. Tempoh masa 2 minit. Pakaian dan peralatan cikgu. Pakaian diwajibkan memakai pakaian sukan yang bersesuaian, lengkap dan selamat. Okey? Sukan yang sesuai, lengkap dan selamat. Pemakaian pakaian yang beridentitikan sekolah amat digalakkan. Baik, ini yang lagi penting. Saiz bola yang digunakan. Seperti biasa kita kekalkan peraturan semasa masih boleh bersemuka. Bawah 12 saiz 4, kategori 15, kategori 18 saiz 5. Baik, hadiah untuk setakat ini cikgu. Untuk peringkat PPD, hanya 5 pemenang saja kita pilih untuk setiap kategori. Contoh PPD Utara, 5 pemenang untuk juggling, 5 pemenang untuk freestyle, 5 pemenang untuk kreatif video, setiap kategori. Dan ke-15 ini, diorang layak untuk dipertandingkan ke peringkat negeri. Yang menang peringkat PPD, layak bertanding secara otomatik ke peringkat negeri. Peringkat negeri hadiahnya lebih besar, di mana kita akan pilih pemenang dari tempat pertama hingga ke-10. Itu berupa medal cikgu, dan kita ada sampingan yang lain, sijil penyertaan, sijil pencapaian, sijil penghargaan, dan kita juga ada penghargaan kepada sekolah yang mengantar penyertaan paling ramai. Okey cikgu. Jadi sebelum saya pergi kepada yang kedua, e-freestyle, cikgu saksikan dulu. Contohlah cikgu, ini bukan gambaran sebenar permainan e-juggling. Kita tengok sekejap cikgu. Baik cikgu, ini saya ambil contohlah. Ini pelajar daripada Sekolah Sukan Khas, Sekolah Sungai 2. Okey, kita tengok cikgu. Begini keadaan jugglingnya, dan begitu paparan videonya, ada lambang sekolah, ada nama pelajar 12 tahun, sekolah mana. Okey cikgu. Okey, kemahiran ini kalau cikgu tak ada pun, mungkin di sekolah cikgu ada guru-guru IT dan multimedia yang punya kemahiran mengedit untuk memasukkan maklumat seperti yang dipaparkan oleh video. Ini bukanlah mengikut syarat yang kita kendaki. Syarat kendaki adalah 2 minit. Ini saja nak tunjuk kepada cikgu cara juggling menggunakan kaki, dia tidak menggunakan bahagian-bahagian tubuh yang lain. Baik cikgu. Okey. Baik, saya nak masuk kepada yang kedua, e-freestyle. Okey. E-freestyle ni dia berbeza dengan e-juggling daripada segi format pertandingan.
Untuk yang lain saya rasa sama saja. Okey, pendaftaran pemain pun sama macam e-juggling, individu. Okey, setiap peserta layak hantar satu saja penyertaan. Begitu juga dengan pelantikan pengurus pasukan. Okey, cikgu, saya terus kepada format pertandingan e-juggling. Pertandingan yang dijalankan adalah dua, cikgu. Satu daerah PPD dan kedua negeri. Peserta perlu membuat rakaman aksi timbangan bola secara bebas, cikgu. Okey, secara bebas menggunakan kemahiran dalam permainan bola sepak dan kreativiti masing-masing dalam masa yang ditetapkan. Ada sedikit perbezaan daripada e-juggling tu tadi, cikgu. Baik, kita tengok. Peserta dibenarkan menggunakan seluruh anggota tubuh badan kecuali tangan, cikgu. Apa saja anggota tubuh badan yang bila dimainkan dalam permainan bola sepak sebenar dikira tidak batal. Okey, kita benarkan dalam pertandingan e-freestyle ini, cikgu. Seperti peha, dada dan kepala. Peserta dibenarkan untuk melantun atau menjatuhkan bola ke lantai sebagai sebahagian dari kaedah persembahan. Okey, sebelum ni, cikgu, sebelum kita buat pendekatan untuk menyiapkan peraturan khas ini untuk freestyle, kita dah tonton beberapa video freestyle yang kemahiran dia lebih tinggi. Bola tidak jatuh. Tetapi untuk peringkat ini, cikgu, peringkat mula-mula di musim COVID ini, cikgu, kita benarkan bola yang digunakan oleh pelajar boleh jatuh terkena lantai dan kita anggap itu sebahagian daripada persembahan. Tapi tak naklah sepanjang 1 minit tu bola lebih banyak jatuh ke lantai, timbangnya 2 saja. Okey, tapi kita tetap terima sebagai satu persembahan. Cuba penilaiannya ada kurang sikit. Okey, cikgu. Setiap peserta perlu menghantar satu saja rakaman terbaik. Ni lebih spesifik sikit, cikgu. Kalau juggling tadi senang, kita hantar yang terbanyak. Bila cikgu buat rakaman freestyle yang terlalu banyak, cikgu akan mengalami kesukaran nak pilih video mana yang paling terbaik, yang video mana yang lebih kreatif, cikgu. Baik, cikgu, cara nak hantar pun sama, cara rakaman perlu asli, tidak perlu ada edit kecuali yang saya nyatakan tadi. Penilaian dibuat berdasarkan kemahiran dan kreativiti timbangan bola yang digunakan sepanjang persembahan. Okey, dari segi penjurian pun ini agak rumit, cikgu. Sebab kita perlukan ada penilai yang betul-betul mahir, yang betul-betul pakar lah dari segi freestyle. Okey, penggunaan bola juga sama, pakaian sama, bawah 12-4 dan bawah 15-18-5. Hadiah sama, peringkat PPD 5 terbaik setiap kategori dan peringkat negeri 10 hadiah yang terbaik peringkat setiap kategori. Baik, sekarang kita pertontonkan dulu, cikgu, contoh freestyle. Contoh ini bukan contoh sebenar, cikgu. Sebab ini yang dipertontonkan kepada cikgu ni dia lebih advance. Okey? Dan bola itu tidak terkena tanah. Sedangkan syarat kita benarkan bola itu terkena lantai, tanah ataupun tapak persembahan. Dan kita anggap dia sebagai satu daripada persembahan. Okey, ini kemahiran tinggi, cikgu. Tapi saya percaya budak-budak cikgu boleh buat. Ya. Okey, cikgu, saya harap ini gambaran saja, cikgu. Nanti apa-apa persoalan cikgu boleh tanyalah. Okey. Okey. Baik. Okey, saya masuk yang terakhir, cikgu. Creative video. Ini dia ada perbezaan sedikit lah creative video ni. Okey, creative video ni saya rasa mula popular semasa PKP apabila dia orang tidak boleh keluar, mereka melakukan video-video kreatif yang menggabungkan semua elemen-elemen di dalam bola sepak. Baik, cikgu. Creative video ini semua kategori ada, sama macam juggling, freestyle. Baik, yang berbeza pendaftaran pemain, cikgu. Kalau juggling freestyle secara individu, creative video dijalankan dalam secara berpasukan, secara kumpulan, iaitu 5 orang saja, cikgu, tak lebih tak kurang. Okey. Satu kumpulan 5 orang saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Baik, setiap peserta hanya boleh mengotai satu kumpulan saja, cikgu. Walaupun dia pandai macam mana pun, kemahiran dia dituntut oleh kumpulan-kumpulan yang lain, penyertaannya tetap satu, cikgu. Setiap sekolah boleh mengantar lebih daripada satu penyertaan. Baik,
Setiap kumpulan itu untuk penyertaan kreatif video dibenarkan dianggotai oleh peserta lelaki dan perempuan. Tidak semestinya peserta lelaki, dia boleh bercampur 3 lelaki 2 perempuan atau 4 lelaki seorang perempuan atau perempuan saja. Tidak timbul soal bersentuhan kerana dilakukan di venue masing-masing, cikgu. Soalan yang sama untuk 2 kategori tadi, e-juggling pun boleh ada penyertaan pelajar perempuan. Freestyle pun boleh ada penyertaan pelajar perempuan. Tetapi kita putuskan, kita tengok dulu penyertaan. Kalau ramai, kita akan wujudkan satu hadiah asing. Tapi kalau penyertaan tidak ramai, kita akan beri hadiah galakan dan satu hati dan sebagainya. Kita tengok penyertaan. Okey, cikgu? Baik. Begitu juga dengan pendaftaran pegawai. Sama macam e-juggling dan e-freestyle, cikgu. Baik, kita tengok format pertandingan, cikgu. Kita tengok format pertandingan. Sama juga dijalankan peringkat PPD dan Pulau Pinang. Yang membezakan dia, setiap kumpulan perlu membuat rakaman secara kreatif melibatkan penyertaan semua ahli kumpulan. Saya ada 5 orang, cikgu. 2 orang saja pandai. Saya tidak boleh menanaktirikan 3 orang. 2 orang ni timbang sampai 50, yang 3 orang timbang hanya sekali saja. Boleh diterima sebagai penyertaan. Tetapi untuk penilaian dia akan dapat markah yang rendah. Apa yang penting dari kreatif video, cikgu? Penyertaan yang seimbang dari 5 orang peserta cikgu tu tadi. Kalau peserta pertama 30 saat, peserta kedua pun 30 saat. Contohnya begitulah. Baik, cikgu. Setiap kumpulan perlu membuat rakaman secara kreatif melibatkan semua ahli kumpulan dan menerapkan kemahiran-kemahiran dalam permainan bola sepak secara bergilir-gilir. Tidak dimonopoli, tidak dikontrol, tidak dikawal oleh seorang saja pemain yang handal dari kumpulan tersebut. Okey. Peserta dibenarkan menyunting video dengan menggunakan kesan-kesan khas yang inovasi dan berteknologi tinggi. Okey, kemarin ni ada di kalangan-kalangan cikgu sendiri ataupun guru-guru IT, teknologi maklumat. Jadi kita boleh gunakan di musim PKP ni, kita gunakan sumbangan semua orang yang ada, cikgu. Okey. Baik. Tempoh masa kita beri antara, cikgu, kita ada julat masa 1 minit hingga 2 minit. Dalam tempoh itu, peserta cikgu kena rancang orang ni berapa saat dan sebagainya sehingga menimbulkan, menghasilkan satu video yang menarik. Penggunaan saiz bola sama, hadiah pun sama, cikgu. Walaupun dia ramai, dia tetap peringkat PPD hadiah 1 hingga 5, negeri 1 hingga 10. Baik, cikgu, sebentar lagi cikgu akan diberikan, ditunjukkan dengan tayangan slide kreatif video. Tapi ni orang dewasa, cikgu. Saya ucap terima kasih kepada Cikgu Nasaruddin Ishak, Pilihan Preschool, Cikgu Nora Fendi Taib yang menyumbang pada perkongsian video ini. Baik, kita saksikan, cikgu, dulu. Begitulah sedikit bagaimana penghasilan video kreatif video. Baik, bermula daripada, okey, dia pas kepada peserta kedua. Nampak video tu macam bersambung tetapi di lokasi yang berbeza. Dia menggunakan kamera dalam bola sepak, menimbang dan sebagainya. Boleh guna freestyle. Pakai kain pelikat pun boleh. Okey, cikgu. Untuk pelajar cikgu yang mahir dalam bola sepak, untuk menimbang 10 hingga 15 bukan satu masalah. Cuma kemahiran untuk menghasilkan video ada sedikit masalah. Untuk menyambung-nyambung situasi. Satu lagi video ada tak? Okey. Cikgu bilang. Okey, kita tengok satu lagi video, cikgu. Ni kagumlah. Cikgu-cikgu ni boleh buat video sebegini. Okey, cikgu ada yang timbang bola dengan anak. Okey. Kain pelikat. Okey. Ya, ni jurulatih bola sepak sekolah sukan negeri, cikgu Fendi. Ni ustaz mana ni? Okey. Okey, cikgu. Okey, baik, cikgu. Okey, cikgu. Kalau ada pertanyaan lagi, nanti cikgu kumpulkan di akhir perjumpaan kita nanti. Lagi sekali saya cakap, borang semua itu, borang pendaftaran, borang maklumat sekolah, boleh di-upload di laman web.
ataupun email. Rakaman boleh dihantar melalui manual yang akan disampaikan oleh Cikgu Syahril sebentar lagi, dan cikgu pun kena sediakan borang kebenaran waris. Okey cikgu, InsyaAllah borang-borang segala maklumat, kronologi, panduan yang cikgu mungkin boleh dijadikan panduan akan di-upload dalam email Cikgu Salman, dalam email sekolah dan website sekolah. Di situ hasilnya lebih jelas. Okey cikgu, sekarang saya kembali kepada Tuan PT kita, Encik Amir. Baik, terima kasih Cikgu Syamsuddin. Saya harap semua jelaslah tentang 3 kategori yang kita pertandingkan dalam e-fantastic football, iaitu e-juggling, e-freestyle dan e-creative video. Sekarang kita akan serah kepada Cikgu Syahir untuk menerangkan bagaimanakah untuk memuat naikkan video tersebut. Dipersilakan Cikgu Syahir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Amir, PT Teknik Bola Sepak. Yang saya hormati Tuan Salman dan semua PKPK Koko Sekolah Rendah. Ya, di sini saya akan terangkan cara-cara untuk kita upload semua video yang kita dah buat ataupun yang pelajar-pelajar sendiri dah buat. Ya, di sini saya sediakan video untuk tutorial penghantaran video bagi e-fantastic football ni. So jadi kita ada 3 kategori. So nanti kalau kata seorang pelajar tu dia masuk dalam 2 kategori, contohnya macam e-juggling dan e-freestyle, so dia kena hantar 2 video lah. Ini cara kaedah dia. Tuan-tuan boleh tengok kita lalu saya ada sediakan benda ni di dalam YouTube. So kalau tak dapat boleh refer balik video ni dalam YouTube. Dan kalau kata ada cikgu-cikgu yang guru pembimbing yang nak buat video untuk anak murid dia sekalipun, dia boleh ambil panduan ni. So saya sediakan supaya memudahkan semua pihak lah. Okey. Ini langkah yang pertama dalam YouTube ni. Biasanya kita dah login dah siap-siap guna kita punya ID. Tapi kalau tak, dia masih belum sign in di tepi ni, so tuan-tuan kena sign in dululah. Okay, masukkan akaun peribadi kita. Okay, di sini ni adalah kaedah untuk kita dah start nak upload video tu. Okay, dekat tepi ni dia ada simbol kamera tu. So bila klik di situ dia akan keluar upload video. So kita klik upload video tu. Okay, dia akan suruh kita pilih file. Okay, kita pilih file yang kita nak masuk tu. Dia mula upload ni. Okay, selepas dia upload, kita kena masukkan lah title kita punya perjalanan tu, apa yang kita masuk. Okay, contoh di sini untuk memudahkan kita nak cari semua file tu, so kita masukkan nama dia tu. Okay, contoh di sini kita buat untuk juggling, so e-fantastic football dalam kurungan e-juggling. Lepas tu di belakang tu nama sekolah. So yang ni manual ni nanti kita akan sediakan dalam email sekali lah. So di email nanti dia akan masukkan kita nama yang kita nak bubuh untuk penghantaran video tu. Okay, e-fantastic football, kalau kata video kreatif, so dalam kurungan video kreatif. Okay, lepas tu di belakang nama sekolah. Okay, kemudian kita kena terus ke bawah tu, dia ada yes ataupun no tu. Yang ni dua ni tak ada masalah lah, klik yes pun tak apa, klik no pun tak apa. Okay, okay, teruskan next. So dalam page yang kedua ni, page yang kedua dalam YouTube ni, dia tak ada apa-apa yang kita boleh buat pun. So kita just klik next ya.
Okey, ini langkah yang penting sekali ya. Dalam penghantaran video ni kita tak nak buat public. Sebab apa, bila public nanti kalau kata contoh video kreatif ni kita hantar, kalau kita buat public semua orang boleh tengok. So kita tak mahu nanti takut kita punya idea orang ciplak ke apa-apa. So kita kena buat di sini yang paling penting sekali ialah klik pada unlisted. So unlisted ni maksud dia siapa yang ada link saja yang boleh tengok video tu. So maknanya AJK yang bahagian penjurian nanti mereka lah yang akan tengok kita punya video ni. Okay, so ambil unlisted. Di sebelah sini dia ada link, dia bagi siksa dah daripada awal tadi dah ada ni sebenarnya. Okay, di situ dia ada copy link. Okay, copy link ni yang penting sekali. Kita nak bagi link ni, kita nak simpan di mana nanti. Okay, so pada copy link tu selagi tak save, benda ni belum ada di YouTube. So dia kena save dulu tadi tu. So dia dah save dah video tadi tu, link tadi kita dah copy. Lepas save tu pun dia akan ada keluar sekali lagi link untuk YouTube yang kita post tu. So kita ambil link tu, kita yang saya sediakan. Okay, kalau dalam YouTube ni pun sendiri, kat bawah pada video tu dia ada kalau kita buka biasa dia ada macam ni je. Dia tulis apa ni bawah, lepas tu bawah tu ada show more. Okay, buka show more tu, ada link. Link untuk setiap kategori. Kalau dia masuk e-juggling, dia buka link ni. Okay, kalau dia masuk e-freestyle, dia buka link ni. Okay, kalau untuk video kreatif, dia buka link satu lagi ni. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam link tu. Okay, ini contoh link saya ambil bagi contoh e-freestyle. Okay, dalam ni masukkan dia punya email address, lepas tu nama sekolah, kod sekolah. So daerah mana dia masuk, peserta dan nama guru. Nama ini kalau boleh cikgu mana yang terlibat dalam tu sekali ke. Okay, lepas tu yang ni yang tadi kita paste tadi, link YouTube tu. Okay, dalam link YouTube ni tadi kita dah copy di masa kita post video tu, kita paste balik di sini. Okay. So bila kita paste di sini, so kami pihak penjurian nanti kita akan ambil link di sini . So kalau dia post di dalam YouTube tapi dia tak paste link tu di sini, maknanya dia tak ada penyertaan. Sebab apa, kita tak boleh cari video dia. Okay, so itu adalah kaedah untuk kita nak upload video tu dalam YouTube. Okay, saya rasa setakat itu saja. Saya serahkan kembali kepada Encik Ahmed, PT Teknik Melaka. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Syahir. Dan agenda seterusnya saya buka kepada tuan-tuan untuk bertanya ada apakah kemusykilan. Kerana segala yang kita terangkan ini nanti kita akan naikkan, kita muat turun dalam website kita. Dan apa kita dapati ada yang tak boleh masuk untuk Google Meet hari ini, dan kita akan buat video rakaman sekali lagi, akan kita bawa masuk dalam website kita. Website Bola Sepak MSPP. Baik, saya buka peluang lah untuk ada yang bertanya. Baik, kalau apa-apa insyaAllah minggu depan kita akan naikkan website kita semua peraturan tu. Ada sini tanya saiz bola untuk bawah 12, saiz 4 cikgu. Untuk bawah 12, saiz 4 dan segala yang ditaklimatkan tadi akan kita naik turunkan dalam website kita pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, saya rasa setakat ini taklimat untuk hari ini. Jika ada masalah tuan-tuan dan perempuan boleh terus berhubung dengan Tuan Salman di unit kesanan bakat murid ataupun terus kepada bahagian teknikal atau di teknikal di daerah tuan-tuan sendiri pun boleh di zon-zon tuan-tuan. Baik, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.